kesalahan yang dilakukan oleh Muhammad Syauqi ke atas Nur Hakim Isa. Cuma yang sudah pun diambil Milan Perovic, offside. Biarpun dia berjaya melepaskan diri, tetapi dia berada pada posisi offside. Kita perhatikan sebaris, hampir barisan pertahanan Kelantan meninggalkan Milan Perovic berkeseorangan. Mudah untuk dikesan oleh garisan Muhammad Syarid. Milan yang masih lagi belum menjaringkan gol untuk Perak dalam saingan Liga Super setakat ini. Tanah ke dalam Kelantan, Sarah Fitri beraksi cemerlang di separuh masa yang pertama untuk mengekang asakan juga gerakan yang cuba dilakukan oleh Nur Hakim Isa. Kali semula untuk Zairul, tetapi bola sudah pun keluar. Pantas sementara diambil Rizwan ke tengah. Tidak ada pemain Kelantan yang berada di sana. Clearance untuk Milan Perovic, tapi dia disekat dan ditarik oleh Farid Syam Ismail. Nasir, jauh Nasir tidak menjadi. Touch football yang cuba digerakkan oleh Madi Razi bersama dengan Mazharul Nizam juga tidak berjaya. Apapun Kelantan memiliki satu lagi lontaran. Hussein Ala Hussein, lagi untuk Farid Syam, kembali untuk Hussein. Di tengah Zara Fitri meminta, ataupun lebih tepat lagi Fitri Omar. Kembali semula untuk Farid Syam. Gabungan Farid Syam berjaya dihalang oleh Tuai Iskandar. Wah, dalam kabut situasi yang melibatkan Tuai Iskandar. Dia masuk dan juga cuba marah Adri Razi sebelum bola dikeluarkan oleh Muhammad Idris. Rakib, biaran daripada Idris, tidak dikawal di seberang sana adalah Haris Hamdan. Mara naik ke atas, masih lagi Haris cuba untuk melepaskan Hafiz, tetapi tiupan whistle sudah pun dibunyikan, memberikan sepakan percuma untuk pasukan Perak dalam pergerakan yang melibatkan Hussein Ala Hussein. Begitu juga dengan Muhammad Syauqi, tetapi Syauqi yang menarik terlebih dahulu, yang menghalang asakan daripada Haris Hamdan untuk mara dalam kawasan pasukan Kelantan. Sepakan percuma untuk Perak. Tiara Fahmi menanti di pintu gol. Perbincangan di antara tiga awak import, Milan Perovic, Abdul Hafiz dan juga Marco Tulio. Abdul Hafiz sudah pun naik ke atas. Kini tinggal sama ada Marco ataupun Milan. Bila itu 5 pemain Kelantan melakukan benteng, cuba untuk membantu Khairul Fahmi melindungi pintu gol tuan rumah daripada Milan. Sepakan yang pastinya mengecewakan kalahan Suwegang. Begitu juga dengan Abu Bakar Fazim. Satu sepakan yang tinggi melewati palang gol, dilepaskan oleh Milan Perovic. Ini Kelantan pula bergerak. Wan Zarul Nizam, pemain yang paling lincah, yang seringkali mendatangkan masalah. Masih lagi Zarul Nizam di tengah menanti Khairul Rizwan, mencari ruang melepaskan sepakan. Berpusing Khairul, tetapi dua pemain mengawalnya. Kembali semula untuk Zarul Nizam, akhirnya dipintas oleh Marco Tulio. Perak pula melakukan serangan, namun begitu
Satu lagi hantaran daripada Nasir Basarudin. Percaya dibaca dengan kemas oleh Muhammad Syauqi. Anzarul Nizam. Tak suka Razmir Yusof untuk mengawal pergerakan Anzarul Nizam. Satu hantaran dalam kawasan penalti dikeluarkan oleh Nasir Basarudin. Dan Purovic bergeluk dengan dua pemain. Masih lagi Milan. Cuba diasak oleh Anzarul Nizam. Dari Milan untuk Tua Iskandar. Hakim sudah pun naik ke atas. Bola daripada Tua pula tidak sampai. Dikawal kemas di situ oleh Zahra Fitri. Sementara itu ada pemain Kelantan yang terbaring mengalami kecederaan, iaitu Zahra Fitri. Pertembungan Zairul dan juga Tua Iskandar. Kerana perlawanan terpaksa terhenti seketika. Perhatikan pergelutan di sini. Zahra Fitri merebahkan badan, tetapi clean tackle ataupun tackle bersih daripada Zahra Fitri. Dan dia mengalami kecederaan selepas insiden tersebut. Hussein jauh arah kepada Khairul Izwan. Pintas di situ Syazwan Roslan. Masih lagi Syazwan. Milan meminta. Marco Tulio juga hampir, tapi Syazwan ke belakang semula untuk Azmir. Idris. Sekarang ini dia tak sampai. Dan akhirnya lontaran ke dalam untuk pasukan Perak. Ini jentera tengah Kelantan dilihat lebih banyak menguasai bahagian itu berbanding dengan pasukan Perak. Antaranya kelibat Brandon Gunn dan juga Muhammad Syauqi. Dua pemain yang diletakkan selaku defensive midfielder dilihat berkesan untuk sekurang-kurangnya tempoh 55 minit perlawanan. Haris. Tengah Haris. Mudah tangkapan rutin daripada Khairul Fahmi. Aris Hamdan, pemain muda yang dibawa masuk di pertengahan separuh masa yang pertama. Hingga Kelantan bergerak menuju Khairul Izwan, bantu oleh Anzarul Nizam. Sekat pergerakan kecil. Begitu masih lagi kembali sebelah untuk Kelantan. 1-2 peluang untuk Khairul. Satu gerakan yang baik daripada Syauqi dan juga Khairul Izwan. Sekali lagi di sinilah bermulanya 1-2 di antara Khairul Izwan dan juga Syauqi. Sebelum hantaran semula terarah kepada Khairul, dan begitu tampanan kurang kemas dilakukan oleh Khairul Izwan. Menyaksikan dia terlepas satu peluang yang dilihat baik untuk menjaringkan gol yang kedua. Hussein dengan clearance yang dikeluarkan di situ oleh Idris. Abdul Hafiz untuk Perak. Kali ini Milan. Dan Purovic. Hafiz. Cantik hantaran Hafiz. Kali ini Milan melepaskan untuk Nur Hakim Issa ke belakang semula, tetapi akhirnya yang berada di sana adalah Zahrul Nizam untuk Kelantan. Sekarang jauh mencari Fitri Omar, teruskan oleh Zulkifli Ahmad. Advantage diberikan untuk pasukan Perak. Marco Tulio, Abdul Hafiz. Masih lagi Hafiz, tak lepas dari kawalan Zahra Fitri. Fitri melepasi kawalan Tua Iskandar. Di antara Fitri dan juga Tua memintas untuk lontaran ke dalam.
Gerakan Fitri Omar juga agak terbatas di separuh masa yang pertama. Kelantan lebih banyak bergerak mengusir Wan Zarul Nizam dari sebelah kanan ataupun dari sebelah kiri tegur pasukan Perak. Dan bersiap sedia dengan lontaran jauh. Nanti di sana adalah Fitri Omar. Dari Brandon untuk Fitri. Terlepas Fitri. Kembali semula kawalan Perak Musi Idris. Nur Hakim Isa. Sambungan untuk Haris Hamdan. Masih lagi dalam permainan. Haris berdepan dengan Wan Zarul Nizam. Dua pemain mengapitnya. Antaranya Nazri. Akhirnya gerakan itu menjadi sekat oleh Nazri. Ini Wan Zarul Nizam pula. Sekat oleh Azmi Yusof. Tetapi dia ditarik terlebih dahulu untuk sepakan percuma. Hussein. Jauh Hussein. Juga tidak terarah kepada rakan sepasukan. Kedua pasukan nampaknya memulakan separuh masa yang kedua ini. Mereka dilihat agak sukar untuk menguasai bola. Lebih banyak hantaran-hantaran yang tidak menjadi, baik dari pasukan Perak maupun dari pasukan Kelantan. Abdul Hafiz. Hakim cuba masuk ke dalam. Kembali semula buat Abdul Hafiz, tetapi berjaya dipintas oleh Ben Renggan. Perak dengan lontaran ke dalam untuk Milan Perovic. Dua pemain mengapitnya. Masa lagi Milan. Hantaran ke tengah. Namun bola sudah pun keluar dari kawasan permainan. Setakat ini gandingan di antara Milan Perovic dan juga Abdul Hafiz Abdul Salam dilihat kurang berkesan. Dilihat sedikit tidak menjadi. Sambil itu pertahanan Kelantan juga nampaknya cukup fokus. Tidak banyak ruang yang diberikan oleh barisan pertahanan Kelantan yang diketuai Hussein Al-Hussein. Itu juga dengan Farid Syam Ismail. Betah lagi dengan prestasi Brandon dan juga Chowki yang bertindak baik selaku pemain tengah pertahanan untuk pasukan Kelantan. Jam sudah pun berlalu. Tempo permainan juga nampaknya semakin perlahan. Pasukan Kelantan rekod mereka laman sendiri untuk musim ini. Saksikan daripada 7 perlawanan, mereka mencipta 3 kemenangan, 1 seri dan juga 3 kali tewas. Mereka mengutip mata 10 mata di Kota Baru daripada 22 yang diraih. Sementara prestasi di tempat lawan pula 8 aksi dari pasukan Kelantan, 4 menang, 4 tewas. Rekod daripada Kelantan bagi saingan Liga Super khususnya di musim 2014. Sambil Haris Hamdan pula mengalami kecederaan pada ketika Kelantan bersiap sedia untuk melakukan pertukaran. Pemain jersey nombor 7 iaitu Tengku Hasbullah telah pun bersiap sedia untuk masuk bagi menggantikan Zarul Fitri. Mungkin juga Zarul Fitri terpaksa dikeluarkan akibat daripada kecederaan. Sambil kita perhatikan di sinilah kecederaan yang dialami oleh Haris Hamdan ketika
Dia diasak oleh Muhammad Syauqi. Kuas bola masuk bagi menggantikan Zahra Fitri. Apakah akan ada pertukaran posisi dengan nampaknya Nazri Ahmad dilihat akan mengambil posisi pertahanan di sebelah kiri, sementara Tengkuas bola akan beraksi di sebelah kanan. Satu percaturan yang menarik untuk kita saksikan daripada Johor Sporting. Marco Tulio diasak oleh Syauqi. Masa lagi Marco. Hakim Abdul Hafiz tak lepas Hakim. Kelantan menguasai permainan. Fitri masuk, berjaya Fitri mencari ruang. Masa lagi Fitri, tetapi akhirnya dia disekat oleh Muhammad Idris untuk memberikan sepakan penjuru buat pasukan Kelantan. Menit ke-65. Bukan, masih lagi 1-0 antara Kelantan dan juga pasukan Perak. Kelantan berusaha mencari jaringan yang kedua, menerusi sepakan daripada Badirazi, terus kepada Muhammad Nur Razik. Hafiz Abdul Salam dilihat berkesurangan selaku penyerang tunggal untuk pasukan Perak. Azri bukan daripada Tuah. Aisyah mengawal untuk Badirazi. Jaya melepaskan Fitri tetapi sudah pun offside. Fitri Omar sudah pun dikesan offside pada ketika dia cuba untuk menyambut hantaran yang dilakukan oleh Badirazi. Sekali lagi kita perhatikan gerak perlahan ini, sedikit saja Fitri Omar berada pada posisi offside. Sambil itu Perak bersiap sedia untuk melakukan pergantian pemain. Pergantian yang kedua dengan pemain yang dimasukkan di babak pertama itu Haris Hamdan. Kemungkinan akan dikeluarkan. Azri untuk Syauqi. Brandon dan juga Syauqi bergandingan di tengah. Di belakang Brandon untuk Faris Syam. Hussein Ara Hussein. Satu lambungan daripada Hussein, ditanduk oleh Syazwan Roslan. Bahaya situasi ini, tetapi dipintas oleh Tuah Iskandar. Satu kedudukan yang mengancam kubu ataupun pintu gol pasukan Perak. Nasib Basarudin terlepas. Clearance dilakukan oleh Muhammad Idris. Ini Milan Purovic. Selagi Milan tak lepas. Milan, dua pemain mengawal pergerakan Milan. Dia disekat kali pertama oleh Hussein sebelum Tengku Hasbullah hadir melakukan clearance. Dan Rizwan Azli sudah pun dimasukkan untuk penggantian yang kedua bagi pasukan Perak, dengan Haris Hamdan terpaksa dikeluarkan apabila dia mengalami kecederaan. Perak melakukan asakan. Para Marco Tulio tak sampai. Manzarul Nizam pula cuba untuk melakukan gerakan buat pasukan Kelantan. Ada Badri terlalu kuat, terus saja kepada Muhammad Nur Haziq. Sentuhan pertama Azli, Rizwan Azli.
tengah. Marco Tulio. Azwan. Res. Abdul Hafiz. Antaranya tak ke mana. Terus singgah kepada Brandon. Kawal di sini oleh Farid Syam. Farid Syam untuk Fitri. Nazri. Kembali semula mencari Fitri. Masih lagi dalam permainan. Akan baik daripada Fitri. Itu lontaran ke dalam. Diberikan kepada pasukan Kelantan oleh Zulkifli Ahmad. Fitri. Biasa oleh Tuah. Jaya juga Fitri melepaskan ataupun melakukan Muhammad Idris. Hakim sudah pun bertukar posisi di sebelah kiri. Marco Tulio di tengah. Milan Porovic kali ini tidak offside. Peluang untuk pasukan Perak, tetapi perhatikan Farid Syam Ismail bertindak cemerlang untuk menyekat pergerakan Milan Porovic. Masih lagi ada peluang untuk pasukan Perak. Milan terjatuh. Kawanan diteruskan oleh pengadil. Perak terus berencana gerak. Nur Hakim Isa untuk Abdul Hafiz. Marco Tulio. Semula kepada Hakim ataupun Azmir di seberang sana, berdepan dengan tukas bola. Lepas Azmir, masih lagi Azmir, tetapi agak lewat Azmir untuk melakukan hantaran sebelum tiupan whistle dibunyikan oleh Zulkifli Ahmad. Selepas kesalahan yang dilakukan oleh Azmir Yusof, dia melakukan overlapping. Namun begitu terlalu lama menyimpan bola. Kita perhatikan di sini. Pada ketika ruang sudah pun ditutup oleh Brandon Gunn, begitu juga Tunku Hasbullah. Kemudiannya Azmir melakukan kesalahan ke atas Brandon. Akan percuma Khairul Fahmi. Begitu disalahkan Abdi Razi. Daripada 15 minit aksi di waktu sebenar akan ditamatkan dengan jaringan minit yang kelima menerusi Muhammad Syauqi masih lagi kekal menjadi kelebihan untuk Kelantan. Ini mereka hadir dengan asakan pantas pergerakan Mazhar Nizam ke tengah, peluang yang kedua. Jaringan yang kedua cuba dicari oleh Fikri Omar, tetapi tandukan tidak tepat menuju ke arah pintu gol. Ariwan Zarul Nizam dilepas dari kawalan Azmir. Kemudiannya satu tandukan dilepaskan di situ oleh Fitri, namun tidak tepat menuju ke arah pintu gol pasukan Perak. Fitri mencari jaringan yang pertama untuk Kelantan musim ini. Dia mula beraksi untuk Kelantan pada pertengahan April yang lalu. Azmir, Hafiz, tampanan Hafiz kepada Nur Hakim tidak menjadi. Merampas bola, kali ini peluang untuk Kelantan. Lepas Fitri, hantaran kepada Khairul Izwan. Peluang untuk Khairul Izwan, jaringan yang kedua. Kesilapan dilakukan oleh Tuah Iskandar yang gagal untuk melepaskan ataupun melakukan clearance. Akhirnya membuka ruang kepada Khairul Izwan untuk meletakkan pasukan Kelantan tambah selesa dengan jaringan yang kedua pada minit ke-78.
Jaringan yang keempat untuk Khairul Izzuan musim ini buat Kelantan. Yang kedua dalam Liga Super. Kita perhatikan sekali lagi pergerakan yang dimulakan oleh Fitri Omar. Kemudiannya clearance tidak menjadi daripada Tuan Iskandar. Terus singgah di kaki Khairul Izzuan, menewaskan Muhammad Nur Haziq untuk jaringan yang kedua. Pasukan Kelantan semakin selesa. Kali itu pasukan Perak yang tertekan. Hakim Isa, Marco. Clearance dilakukan di situ oleh Hussein Al-Hussein. Ada pemain Kelantan yang berada dalam kawasan pasukan Perak. Syazwar Roslan untuk Idris. Rizwan Iskandar ketika ini. Rizwan sudah pun membuka ruang. Ini dari Rizwan. Pas Rizwan dari kawalan Farisham. Ruang untuk pasukan Perak. Papus, dan bagaimana jaringan yang pertama dijaringkan oleh Nur Hakim Isa untuk pasukan Perak. Minit ke-80. Kembali menghidupkan semula untuk sekurang-kurangnya tempoh 10 minit yang berbaki. Kita perhatikan tindakan bijak daripada Rizwan Azli yang berjaya melepasi kawalan Farisham. Kemudiannya dia melihat Nur Hakim Isa tidak dikawal. Sebelum Nur Hakim melepaskan sepakan menggegar jaring pasukan Kelantan untuk Perak merapalkan jurang kedudukan. Satu dua, minit ke-80. Dan kini pasukan Perak melakukan pergantian pemain. Wahid Iskandar dikeluarkan. Permainan yang dilihat serba tidak menjadi dipersembahkan oleh Tuah. Mungkin itulah pada pandangan Abu Bakar Fazim dan juga Karl Hans Wegang. Kona Kelantan meneruskan asakan. Azhar Nizam, Fatih Sarani yang dimasukkan. Fatih Sarani masuk menggantikan Fitri Omar. Sekaligus menyaksikan ada perubahan posisi dengan dilihat Wan Zarul Nizam akan bergerak dari sebelah kiri untuk tempoh sekurang-kurangnya 9 minit yang terakhir di babak yang kedua ini. Azri dengan lontaran ke dalam untuk Kelantan. Sedangkan percuma untuk Kelantan. Kesalahan dilakukan oleh Syazwar Roslan. Kesalahan ke atas Khairul Izzuan. Jaring gol yang kedua untuk pasukan Kelantan. Azri. Barulah masuk ke dalam kawasan pasukan Perak, tetapi penguasaannya tidak lama. Begitu juga dengan pasukan Perak, antara tidak menjadi. Disekat di situ oleh Rizwan Azli. Azri. Tandukan dikeluarkan oleh Muhammad Idris. Marco Tulio juga terlepas. Brandon merampas.
Hazrul. Juga hantaran yang berjaya dipintas oleh Syauqi, tetapi dirampas semula untuk pasukan Perak mengasah. Rakyat Misa cuba untuk mengejar, namun begitu hantaran Nasir terlalu kuat. Hantaran daripada Nasir Basarudin. Berikan lontaran ke dalam untuk pasukan Kelantan. Dan dijangka akan melakukan pergantian pemain dengan Faizul Nazlin. Sedang dipersiapkan oleh Josh Boateng untuk beraksi sekurang-kurangnya kira-kira 4 minit lebih di waktu sebenar. Mengasak Marco Tulio mencari Milan, berjaya disekat di situ oleh Farisham Ismail pada ketika Milan Purovic cuba untuk melepaskan diri. Maknur Hazrul, hantaran untuk Milan dikeluarkan Farisham, tetapi bola singgah di kaki Abdul Hafiz. Marco Tulio biasa oleh Syauqi, sepakan percuma untuk Perak. Gantian pemain dari Kelantan dengan menyaksikan Nazri Ahmad dan bersiap sedia untuk dikeluarkan. Sambil itu pemain berusia 21 tahun Faizul Nazlin Sayuti akan bersiap sedia untuk dimasukkan. Azri terpaksa diusung keluar daripada kecederaan yang dialami. Apapun sepakan percuma yang dimiliki oleh pasukan Perak. Faizul Nazlin sudah pemasuk. Nantikan Nazri. Sepakan akan dilakukan oleh Maknur Hazrul. Perak mencari jaringan penyamaan. Kelantan mahu mempertahankan kedudukan. Ini Kelantan berdepan dengan sepakan percuma Nur Hazrul. Dibiarkan satu lagi peluang yang dipersia-siakan oleh pasukan Perak. Sambil itu Khairul Fahmi tidak mahu tergesa-gesa untuk melakukan sepakan gol ini. Dia pengesahan penggantian pemain yang dilakukan oleh pasukan Kelantan. Dikeluarkan adalah Nazri, Faizul dimasukkan. Ini ke-89 1 di Kota Baru. Lakukan Milan Purovic. Jadi dipintas di situ oleh Farisham. Tapi kembali penguasaan untuk pasukan Perak. Rizwan. Lagi Rizwan. Maknur Hazrul cuba membantu. Rizwan untuk Maknur. Sekarang ke dalam buat Perak. Atas diambil Maknur Hazrul. Sepakan percuma untuk Perak. Kali ini di sebelah kiri pintu gol pasukan Kelantan. Minit-minit akhir separuh masa yang kedua. Minit ke-90. Marco Tulio akan melakukan sepakan ini. Pastinya Milan Purovic dan juga Abdul Hafiz Salam mengharapkan sepakan lebih baik akan dilepaskan oleh Marco Tulio. Marco melengkung ditembuk oleh Khairul Fahmi Cekmat. Percubaan daripada Nasir pula terkena barisan pertahanan Kelantan. Sekali lagi lambungan untuk Nasir.
Diakan oleh Rizwan Azli. Antara ke dalam buat pasukan Perak. Mereka memasuki tambahan masa 3 minit yang diberikan oleh Zulkifli Ahmad. 4 minit yang diberikan. Itulah masa yang ada untuk Kelantan dan juga pasukan Perak. Sambil itu Matin Razi dengan satu shooting. Terus saja kepada Manor Razik. Dia cuba untuk memerangkap penjaga gol Perak itu pada ketika dia melihat bentukan Manor Razik. Tetapi sepakan yang dilakukan oleh Matin Razi tidaklah terlalu kuat. Ini giliran pasukan Perak pula mengasah. Laporovic tak lepas tetapi memiliki sepakan percuma. Okey, ni di sinilah peluang pasukan Perak. Sama ada Marco Tulio ataupun Muhammad Nur Hazrul, antara dua pilihan yang ada. Kita perhatikan sekali lagi kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Kelantan, antaranya Faizrul Nazlin. Fahmi Sebok mengarahkan rakan-rakan untuk lebih fokus di penghujung separuh masa yang kedua. Pada ketika 3 mata penuh semakin hampir, tapi masih lagi ada waktu, masih lagi ada tugas yang perlu diselesaikan. Tak percuma Tulio dan juga Nur Hazrul. Nur Hazrul tak lepas, terkena benteng. Namun di seberang sana siap sedia menyambut adalah Nur Hakim Isa. Lantaran ke dalam pantas diambil Azmir Yusof. Masih lagi Azmir cuba untuk melepasi kawalan. Akhirnya hantaran yang tak sampai, daya dikawal oleh Teguh Askulah dan terus memberikan sepakan percuma untuk Kelantan. Meredakan seketika situasi pada ketika ini. Perhatikan tolakan yang dilakukan oleh Nur Hakim Isa ke atas Teguh Askulah. Berikan sepakan percuma untuk pasukan Kelantan. Lawanan yang semakin hampir ke penghujung, masa yang semakin suntuk untuk pasukan Perak terutamanya. Mencari satu jaringan, sekurang-kurangnya membawa pulang satu mata. Sementara bagi pasukan Kelantan pula, mereka mahukan kejayaan di laman sendiri. Kejayaan yang ke-8 dicari dalam aksi Liga Super. Dalam untuk Perak, Nasir. Lagi Nasir. Jatuh pula Muhammad Nur Hazrul. Hantaran yang dilakukan oleh Nasir Basarudin gagal disambut oleh Nur Hazrul. Faizrul Nazlin akan melakukan lontaran ini. Mereka hanya menanti tiupan whistle bagi menamakan aksi di separuh masa yang kedua. Rizwan, dua pemain mengapit. Antara Faizul, begitu juga dengan Fakri Sarani. Manur Hazrul ke seberang sana untuk Azmir. Rakib satu lambungan mencari Milan. Lepas 9. Akhirnya tiupan whistle menamatkan aksi 45 minit yang kedua dengan pasukan Kelantan mengutip 3 lagi mata untuk kemenangan yang ke-8 mereka musim ini. Kejayaan yang pertama buat George Boteng di laman sendiri. 2 kemenangan berturut-turut diraih oleh Kelantan setelah mereka menewaskan PKNS FC sebelum ini. Mata yang ke-25 dikutip menerusi jaringan yang pertama terhasil pada minit ke-5. Hasil tandukan Muhammad Syauqi
yang berjaya menewaskan penjaga gol pasukan Perak Muhammad Nur Haziq. Kemudiannya kesilapan Tuah Iskandar disudahkan sebaik mungkin oleh Khairul Izwan pada minit ke-78 untuk pasukan Kelantan menjaringkan jaringan yang kedua. Dan Nur Hakim Isa mendapatkan kedudukan untuk pasukan Perak pada minit ke-80. Tetapi itu belum cukup untuk pasukan Perak menghalang Kelantan daripada mengutip 3 mata penuh malam ini. Dengan keputusan muktamad di Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru, Kelantan 2, Perak 1.